Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan bercerita topik apa perbezaan antara senaman dan sukan. Jom kita tengok. Okey, kenapa topik ini? Sebab kadang-kadang apabila kita minta advice seseorang, mungkin daripada doktor dan sebagainya, apabila dia suruh bersenam, dia kata buatlah, mainlah badminton. For your information, main badminton itu bukan senaman. Okey, jadi senaman adalah satu aktiviti terancang yang ada dosis-dosis yang spesifik, yang beri respon spesifik. Okey, dan setiap orang berbeza. Senaman adalah sesuatu yang based on DRP, dosage response profile, manakala sukan adalah satu aktiviti yang ada peraturan-peraturan tertentu. Okay, permainan pula adalah satu aktiviti yang tak ada peraturan spesifik. Contohnya kalau zaman sekolah kita main bola, cikgu bagi bola, nah main, okay? So bila lontar bola itu tersebut, tiang gol boleh berubah. Okay? Jadi permainan tidak ada satu peraturan spesifik, manakala sukan ada peraturan spesifik. Jadi ada peraturan mengatakan bahawa tendangan penalti 12 kaki jarak je, manakala saiz padang ada offside dan sebagainya lah. Jadi ada macam-macam peraturan dalam sukan dan ianya disertai dengan semangat kesukanan, dengan penyokong dan sebagainya. Itu adalah sukan. Jadi sukan dan senaman adalah dua perkara yang berbeza. Jadi senaman akan sasarkan 5 benda. Senaman yang baik akan sasarkan 5 benda, iaitu yang pertama, dia tak ada particular order, akan tetapi yang 5 benda ni lah. Yang pertama, komposisi badan. Jadi senaman yang baik akan turunkan peratus lemak. Jadi sekiranya tak turun, something wrong somewhere. Mungkin anda punya pemakanan, mungkin anda punya rehat tak cukup, mungkin anda punya latihan tak betul. Jadi senaman yang baik akan turunkan peratusan lemak anda. Kemudian senaman juga akan meningkatkan kita punya muscular strength, kekuatan kita, kekuatan kita untuk mengangkat bebanan mungkin sekitar 8 hingga 12 kali lebih baik, lebih tinggi. Jadi kalau tak ada peningkatan pun something wrong somewhere. Jadi senaman juga akan meningkatkan kita punya daya tahan otot ataupun kita punya endurance. Ini kita boleh ukur melalui jarak larian kita, semakin berapa lama kita boleh berlari, keupayaan badan kita untuk melakukan aktiviti berulang dalam tempoh yang panjang. Senaman juga akan improvekan kita punya kardiovaskular kita. Jadi ia boleh diukur, antara kaedah ukuran dia adalah kita punya stamina, keupayaan kita untuk melakukan perubahan dalam tempoh yang pendek. Stamina dengan endurance ni dua benda yang berbeza sebenarnya. Jadi ramai yang menganggap dua benda yang sama dan kaedah latihannya juga berbeza sebenarnya. Jadi yang terakhir, senaman akan improve kita punya flexibility, kelenturan. Kalau senaman menyebabkan kita tak fleksibel, senaman menyebabkan kita jalan mengepak dan sebagainya. Jalan mengepak ni bukan disebabkan kepak kita besar, bukan disebabkan lat kita besar, tetapi disebabkan otot dada kita, pectoralis kita terlalu ketat. Bila terlalu ketat, dia akan tarik, dia akan pusingkan kita punya bahu ni ke hadapan dan menyebabkan badan kita bongkok dan sebagainya, menyebabkan kemungkinan masalah seterusnya, iaitu sakit pinggang dan sebagainya lah. Jadi ianya bukan sesuatu yang baik. Jadi anda kena buat regangan untuk loosekan dia, melonggarkan dia kembali supaya anda kembali kepada anatomical posisi yang asal. Manakala sukan dia akan improve 6 benda ni. Satu disebut sebagai agility, ketangkasan kita. Yang kedua disebut sebagai masa tindak balas, time reaction. Dia akan improve kita punya time reaction. Yang ketiga, dia akan improve kita punya power. Power biasa disertakan dengan speed, kelajuan kita. Jadi yang kelima, dia akan improve kita punya koordinasi. Koordinasi, bagaimana kita koordinate badan kita. Dan yang keenam, dia akan improve kita punya apa satu lagi, masa tindak balas, time reaction. Apa satu lagi? Yang keenam, ada setengah sukan akan improve kita punya mobility, mobility sendi. Contohnya macam martial art ada, kita perlu mobility sendi. Contoh macam dekat kaki kita, kita boleh buat split. Gymnas akan improve mobility keseluruhan badan supaya boleh lipat badan dan sebagainya. Jadi dia akan improve, sukan akan improve ke 6 benda ni. Bukan kata sukan tak improve peratus lemak, boleh juga. Kalau sekiranya sukan itu kebetulan berada dalam target bakar lemak kita dan kita melakukan contoh macam main badminton dan kena pula pada
usia yang betul. Okey, jadi menyebabkan pembakaran lemak itu berlaku, tapi bukan semua. Dan kena ingat, kadang-kadang apabila kita memulakan sukan, kita mungkin tidak fit untuk berada dalam sukan tersebut, di mana mungkin kita punya perut kita besar. Bila perut kita besar, lutut kita menampung bebanan yang tinggi, dan akhirnya menyebabkan risiko kecederaan itu meningkat. Dan kebiasaannya orang yang bersukan, yang tiba-tiba bersukan ini adalah seorang weekend warrior. Di mana hujung minggu dia bersukan. Jadi akan menyebabkan risiko kecederaan itu semakin meningkat, dan at the end of the day sakit lutut, sakit pinggang. Jadi sukan bukan kata tak boleh improve, sukan boleh improve, akan tetapi lebih baik sebenarnya anda aturkan dengan senaman. Jadi jika adakah get fit to play sport ataupun play sport to get fit? Jawapan yang terbaik sebenarnya adalah get fit to play sport. Anda kena jadi fit dulu untuk bermain satu-satu sukan. Bukan bermaksud anda kena main sukan untuk menjadi fit. No. Jadi anda kena fit dulu untuk bermain satu-satu sukan. Fit itu mungkin daripada segi rupa, daripada segi berat badan yang bersesuaian dengan sukan tersebut dan sebagainya. Jadi itu saja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Jadi topik ringkas ini, siapa-siapa yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Jadi tekan loceng sekali untuk notifikasi awal channel saya. Jadi assalamualaikum.